Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi berkesempatan untuk bersama dalam forum Jumaat, ya. Kali ini adalah edisi yang ke-9. Dan kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan legasi perniagaan, dan saya Zul Hazmi bin Ilyas akan menjadi moderator anda pada pagi ini. Ya. Sekali lagi kita akan bersama dengan Tuan Baharudin Mat Jahi, pengarah pembangunan perniagaan My Pusaka, ya, untuk membincangkan tajuk ini. Di mana dalam minggu-minggu sebelum ni, ya, kita telah pun berbincang berkenaan dengan perancangan legasi dan perancangan pewarisan harta. Jadi legasi perniagaan ini adalah satu solusi yang khusus kepada usahawan-usahawan Muslim kita yang berada di luar sana. Jadi kita sama-sama kongsikan bersama dengan Tuan Bahar apakah perbezaan legasi perniagaan ini berbanding dengan legasi pewarisan yang biasa. Jadi dengan tanpa membuang masa, saya menjemput yang berbahagia Tuan Bahar untuk meneruskan sesi ini. So Tuan Bahar, the floor is yours. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Hazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa semula. Ya, minggu lepas kita dah bercerita mengenai legasi peribadi, ya. So, jadi kita hari ini kita kembangkan atau sebenarnya kita fokuskan kepada legasi perniagaan. Jadi apa bezanya tadi kan antara legasi peribadi, perniagaan, pewarisan harta dan sebagainya. Okey. Nombor satu, pewarisan harta ni merangkumi semua, ya, semua harta yang nak diwariskan, ya. Mana kita ada harta, kita ada keluarga, kita nak pergi pada keluarga ataupun kita nak bersedekah sebagainya, semua harta. Yang mana general lah, secara general. Semua cerita pasal pewarisan harta, itu dia. Okay. Tapi bila cerita pasal legasi peribadi ni ataupun perancangan legasi, dia cerita pasal lebih kepada macam saya dah terangkan minggu lepas, lebih kepada pasangan, anak atau ibu bapa. Dia sampai ke 3 generasi, ke cucu, cicit dan sebagainya, mana berpanjangan. Dan dia melibatkan trustee, ya, syarikat amanah, ya, untuk menguruskannya. Sebab kalau kita cara biasa, kalau kita ada hasrat, kita nak tinggalkan kepada pasangan, lepas tu kita beritahu nak untuk cucu, cicit, memang tak boleh lah. Tapi kalau legasi peribadi ni kita melalui syarikat amanah atau trustee, dia akan boleh, kita boleh arahkan dia untuk tinggalkan kepada sampai cucu, cicit walaupun belum lahir. Itu yang saya dah terangkan minggu lepas, ya. Lepas tu legasi perniagaan pula adalah sebahagian daripada perancangan harta lah. Dalam harta banyak-banyak tu ada kita punya harta yang dipanggil bisnes kita, ya, perniagaan kita. Jadi kita nak mewariskan harta kita tu, ya. Salah satu daripada harta adalah syarikat kita sendiri, ya, saham syarikat kita contohnya kan, atau harta-harta dalam syarikat kita. Okey. Dan terakhir sekali, bila cerita pasal legasi perniagaan, sama macam legasi peribadi, dia melalui syarikat amanah, melalui trustee, ya. Kalau pewarisan tu kita mungkin nak tinggalkan kepada kita hanya boleh tinggalkan kepada pasangan yang masih hidup atau anak atau ibu bapa kan. Kita tak boleh tinggalkan kepada orang yang belum lahir, Jadi legasi perniagaan melalui syarikat amanah kita boleh tinggalkan lebih dari itu, dan juga kita boleh kasih instruction, apa-apa saja. Itu dia. Itu perbezaan dia. Jadi yang kita nak cerita hari ini bukan setakat legasi perniagaan, tapi kita juga cerita pasal pewarisan perniagaan itu sendiri. Ya, lepas tu last lagi kita akan fokus pada apa tu legasi perniagaan. Okey. Okey, daripada penerangan awal Tuan Bahar ni jelas menunjukkan bahawa sebenarnya kita ni orang Islam banyak kena buat perancangan legasi, ya, untuk agar harta-harta kita boleh dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.
Ya. Jadi daripada pengalaman Tuan Bahar sendiri ya, bila kita bercerita pasal perniagaan ni, apa masalah yang mungkin akan timbul kepada pemilik perniagaan jika mereka tidak membuat perancangan legasi perniagaan mereka? So, dipersilakan Tuan Bahar. Okey. Saya boleh kata ada 7 masalah yang mungkin akan timbul jika kita tak ada perancangan penguasaan perniagaan ni. Pertama, kalau kita ada syarikat, dia ada saham kan, saham shareholder tu kan, saham tu akan terbeku. Bila pemilik saham syarikat itu meninggal dunia, saham itu akan terbeku. Mengapa dia terbeku? Kerana saham syarikat ni, dia adalah juga harta alih tanpa penama. Dia macam saham, kita beli saham bursa ataupun saham ESB, saham unit trust kan, ataupun account bank, dia yang tak ada penama. Jadi dia adalah harta alih yang tak ada penama. Kerana itu dia terbeku. Jadi bila dia terbeku, waris kena melantik seorang pentadbir untuk mencairkan dia dan melalui surat kuasa mentadbir ataupun probate letter kalau ada wasiat. Kalau tak ada wasiat kita panggil LA, letter of impression. Tapi masalahnya waris faraid mungkin tak boleh muafakat. Tak boleh muafakat, tak boleh bersetuju untuk melantik salah seorang di kalangan mereka yang mereka percayai, yang amanah untuk mentadbir harta itu. Bila tak boleh muafakat, jadi tak ada siapa nak uruskan, tak ada siapa yang akan mencairkan harta itu. Mana harta itu akan saham syarikat itu akan terbeku. Okey. Kedua, majority shareholder boleh hilang kuasa. Kalau dalam satu syarikat tu selalunya dia akan ada majority shareholder. Majority shareholder orang share dia selalunya lebih daripada 50% lah, 51 ke 60, 70 kan. Mungkin dia berdua, bertiga dalam syarikat tu. Okey. Saham syarikat ni adalah pusaka. Bila seorang tu meninggal, saham orang yang meninggal tu akan jadi pusaka. Maknanya apa? Maknanya semua waris-waris untuk orang Islam untuk waris-waris faraid berhak menuntut bahagian faraid mereka. Maksudnya dia berhak ke atas saham tersebut mengikut bahagian faraid masing-masing. Kalau ada 1/8 ke 1/6 dan sebagainya Jadi kalau ikut faraid, saham tu kena turun milik, boleh turun milik kepada semua waris faraid ikut bahagian faraid masing-masing. Contohnya kalau katalah yang majority shareholder tu yang meninggal tu share dia 60%. 60%, jadi isteri 1/8, maknanya 12.5%. Maknanya isterinya bahagian dalam 7.5% saja daripada saham tu. Lepas tu mungkin ada ibu ada hak faraid, dia 1/6 ataupun 16.67%. Maksudnya dia akan dapat dalam 9.96%. Maknanya apa? Bukan majority shareholder. Saham yang tadi 60% akan dah pecah-pecah, semua orang jadi minority shareholder. Itu masalahnya. Okay? So, maknanya tak ada major shareholder yang berkuasa penuh ke atas penting syarikat. Mengapa penting major shareholder? Kalau syarikat tu asal katalah suaminya, arwah suaminya yang punya, maknanya dia akan buat decision kan. Dan so, tak payah nak dapat persetujuan partner yang lain. Okay? Tetapi kalau dah dah pecah macam tu, kalau dah pecah macam tu, dia dia tak boleh buat decision sendiri. Masing-masing ada kuasa ke atas share tu. Payah nak buat decision nanti. Okay? Dan ketiga, kita dah lantik pentadbir harta kan untuk mentadbir saham tu, tapi mungkin pentadbir harta tu pula tak amanah. Bila tak amanah, pentadbir harta, contohlah bila urus pun mula-mula akan ada pentadbir harta. Pentadbir harta tu dia akan dapat share tu, dia sepatutnya kena bagikan kalau ada dividen keuntungan syarikat tu diagihkan kepada semua waris faraid yang berhak. Okay, tetapi dia tak amanah. Maknanya dia ambil, dia pakai ini samalah pentadbir harta, penama akaun KSP, pentadbir harta macam-macam kan, pentadbir harta tanah, pelda, sama-sama. Dia tu akan dapat dia, tapi lepas tu dia tak amanah kan, itu masalah. Okay? Dia mungkin pecah amanah,
dan kalau Islam kita kata termakan harta batil lah, berdosa. Ya. Okay. Keempat, bila dia ada cekan ni selalu dia ada cek. Bila cek ada orang sign kan. Tu bila dia katalah orang yang biasanya sign cek tu dia meninggal dunia. Macam mana tu? Menyebabkan pihak syarikat dia tak boleh issue cek tu, cek baru. Sehinggalah surat kuasa mentadbir diperolehi dan pentadbir harta yang baru dilantik dan dia pula melantik siapa akan jadi cek signatory yang baru. Itu masalah dia. Apakah berlaku? Duit dalam akaun syarikat tu akan tak terbeku lah, tak dapat digunakan, nak bayar gaji pekerja, nak bayar hutang kamu bakal, nak beli keperluan perniagaan kan. Lepas tu OPEX yang lain. OPEX ni operation expenditure lah. Lain. Duit dah tak ada. Bukan tak ada, sorry. Duit tu terbeku. Dalam akaun syarikat tak boleh dikeluarkan. Sebab signatory tak ada. Signatory dah meninggal. Itu masalah. Kelima, waris-waris shareholder mungkin tak sehaluan. Waris mati mungkin dia tak nak kerjasama dengan shareholder yang lain, yang hidup. Dan dia tak minat pun nak uruskan benarkan tu sebab dia tak pernah terlibat pun kan. Ataupun dia mungkin ada keperluan untuk melabur, kena tambah peluaran dan untuk maju ke syarikat tapi dia tak minat. Dia hanya fikir dia ada bahagian faraid dia, maknanya dividen keuntungan dia punya, itu je. Masalah syarikat tu jatuh ke bangun ke macam mana dia tak kisah. Sebab dia lepaskan kepada shareholder yang hidup tu untuk uruskan. Dia sebagai waris yang meninggal, dia nakkan company berjalan kan, tapi dia nak keuntungannya. Tapi tak kisah pun masalah tak cukup duit ke dan tak bantu pun. Itu masalah dia. Okay. Keenam, tak ada pengganti shareholder yang sesuai. Tak ada yang sesuai. Maksudnya apa? Shareholder mungkin tak ada pengganti yang kelayakan atau minat. Contohnya syarikat yang memerlukan license, yang memerlukan kepakaran kan, betul, ataupun memerlukan pengalaman, memerlukan kontak dengan supplier ataupun dengan authority semua kan. Dia tak ada yang sesuai. Jadi dia pun tak minat untuk maju ke syarikat dan dia pula dia orang tak nak yang shareholder ni semua bukan seorang je, semua tak nak yang waris-waris mereka akan ganggu syarikat tu bila dia orang tak ada lagi. Katalah seorang meninggal kan, meninggal dia tak ada pengganti. Yang adanya waris faraid dia nak makan dividen je kan. So dia tak nak waris-waris mengganggu, dia nak bisnes jalan terus juga. Okay? Dan pentingnya mereka setuju yang untuk mengambil alih saham shareholder yang mati dulu, okay, dan memberi pampasan kepada yang mati itulah. Waris si mati itu. Maknanya semua shareholder katalah bertiga tu kan, semua setuju kalau siapa meninggal dulu, share waris-waris yang meninggal tu tak boleh kacau syarikat tu. Okay, tetapi kita kasihlah pampasan pada waris-waris tu. Ambil duit ni, jangan kacau company. Biarlah orang yang shareholder yang hidup tu meneruskan bisnes tu. Okay. Dan akhir sekali, kalau dalam satu syarikat mungkin ada orang yang penting dalam tu kan, salah satu orang tu mungkin kalau dia tak ada, bisnes tak boleh jalannya kan. Kita panggil key man lah, orang penting lah. Key man ni key personal kan, orang yang penting, tak ada pengganti dia. Jadi kalau yang meninggal tu adalah key man, yang penting dalam syarikat tu, sukar digantikan, itu menyebabkan perniagaan tu akan tergala. Itu dia antara masalah-masalah yang boleh berlaku. Daripada penerangan Tuan Bahar ni kan, saya boleh membayangkan betapa complicatednya untuk menguruskan untuk mengekalkan legasi perniagaan ni. Berbanding dengan perancangan pewarisan harta yang biasa. Terutamanya apabila melibatkan kematian kepada major shareholder. Dan kesannya worst case scenario kemungkinan perniagaan tersebut akan collapse. Jadi mungkin ada daripada pengetahuan Tuan Bahar sendiri, apakah sebenarnya solusi yang paling sesuai untuk mengelakkan daripada permasalahan ini boleh berlaku? Dipersilakan Tuan Bahar. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak jawab ada komen daripada puan Aisyah Ryan Ali ni bertanya,
Saya nak tanya, kalau penama tabung haji pewaris tidak dibagi kepada waris yang lain, apakah hukumnya? Ini jelaslah. Kalau tabung haji tu dia ada penama, kan? So ini ramai orang salah faham. Bila penama tu dia bukan hak dia, dia hanya pentadbir harta. Sama macam tadi penama saham tadi, kan? Jadi kalau dia bila dia penama, dia mudahlah, dia boleh pergi kepada tabung haji tadi, dia tunjuk IC, tunjuk surat mati, duit tu akan dimasukkan akaun dia. Tapi bukan dia punya, seorang saja. Ni saya rasa sesi lain ada cerita pasal penama ni, kan. Penama tugas dia sebagai pentadbir, dia patutnya boleh keluarkan duit tu, mudahkan proses, lepas tu dia kena bagi-bagikan kepada waris-waris faraid. Jika dia ambil bahagian lebih daripada bahagian faraid dia, hukumnya haram. Banyak berlaku pula pentadbir tu yang dilantik bukan pun waris. Contohnya anak angkat. Anak angkat bukan waris, kan. Sebab sayang anak angkat, kita namakan anak angkat. Itu dah. Bertanya saya faham sebab tadi isu pasal pentadbir yang tak amanah je, kan. Sama je tabung haji ke yang ada mana sistem penama tu, dia bertadbir saja. Kalau dia ambil duit tu, dia pecah amanah. Okey. Untuk menjawab soalan Tuan Zulhamid tadi, okey, saya sambung, ya. Okey, macam mana nak selesaikan masalah ni? Ya, ada 7 solusi yang sesuai yang kita boleh buat untuk elakkan masalah pewarisan perniagaan ni, ya. Satu, tadi saya dah sebutkan 7 perkara tadi, 7 masalah. Satu masalah adalah saham syarikat yang terbeku. So macam mana nak buat? Sebenarnya mudah saja, tapi ramai orang tak buat, ya. Apa dia perlu buat? Hanya perlu buat wasiat je. Inilah fungsi wasiat yang sangat-sangat penting, adalah bukan cerita pasal nak kasih pada siapa, tapi adalah melantik wasi, melantik pentadbir harta. Jadi bila kita lantik, besok senang. Pentadbir harta tu boleh tunjuk IC dia, tunjuk surat mati, dan boleh cairkan saham syarikat tu. Tapi dia hanya pentadbir, itu kena faham. Okay. Saya just nak share juga, di My Pusaka ada 2 produk yang asas dipanggil My Ikatan, dan juga yang lebih lengkap dipanggil My Miras Warisan. Itu adalah wasiat, wasiat melantik wasi. Okey. Jadi itu untuk pertama kali. Keduanya, pasal majority shareholder hilang kuasa ni, apa nak buat? Sebab tadi majority shareholder, bila dia meninggal, harta dia pusaka, dia akan pecah-pecah ikut faraid, kan. Jadi untuk elakkan adalah kita boleh hibahkan saham syarikat tu yang 60% tadi kepada siapa? Isteri ke, anak ke. Jadi bila meninggal, dah jadi hak isteri atau anak. Jadi waris-waris lain tak boleh menuntut. Jadi yang majority shareholder punya status tu masih kekal lagi. Di My Pusaka, kita ada produk sama ada solusi kita sama ada dipanggil My Miras ni. Ini adalah hibah lah, hibah kasih, ataupun jika kita nak kasih kepada bukan yang anak berumur, anak OKU atau kepada orang lain, tapi suruh orang lain pegang, itu kita panggil My Miras Amanah. Okey, hibah kepada seorang yang dewasa cukup umur untuk pegang hak itu, yang anak berumur atau anak OQ dan sebagainya. Okey. Dan jika perlu, kita juga ada yang melalui syarikat trustee. Itu yang saya pernah minggu lepas saya ceritakan adalah My Trust Legacy Peribadi ni. Okey, maknanya saham syarikat tadi kan dia macam hibah juga, tapi hibah melalui syarikat amanah. Syarikat amanah yang pegangkan saham tu, dan bila meninggal syarikat amanah tu akan turunkan kepada orang yang dinamakan dalam trust ni. Faham Jadi isu majority shareholder tak ada isu lagi lah, mana masih kekal. Ini penting sangat buat. Ketiga, pasal pentadbir harta yang tak amanah ni. Ini walaupun tadi nombor 1 kita dah lantik, kan. Mungkin kita lantik tu melalui kata tu miras warisan tu, kita lantik manusia lah, senang cakap kan. Lantik anak, lantik pasangan. Tapi kadang-kadang manusia dia boleh pecah amanah, kan. Tapi yang tak boleh pecah amanahnya yang adalah syarikat amanah lah. Kita boleh buat wasiat, kita lantik syarikat trustee sebagai pentadbir harta. InsyaAllah mereka akan laksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Okey.
So, yang produk kita atau solusi kita panggil My Trust Wasiat. Alright. Dan seterusnya, pasal tiada pengganti cek signatory. Yang ini sebenarnya benda ni mudah aja. Sepatutnya tak berlaku pun. Patutnya company secretary boleh bantu. Ya. Kita buat surat perjanjian pemegang saham. Ya, ada company secretary boleh prepare, ya, ataupun kalau perjanjian tu panjang, detail, macam-macam cerita selain daripada cek signatory, kita mungkin buat satu melalui lawyer ataupun My Pusaka boleh bantu, ya. Kita pun gunakan khidmat lawyer untuk buat draftkan surat perjanjian pemegang saham. Bila kita meninggal, siapa yang akan mengganti cek signatory tu? Jadi bila dah buat tu, maknanya lepas tu waris yang pentadbir tadi dia hanya perlu pergi ke company secretary untuk buat surat untuk pergi ke bank lah, surat pergi ke bank mengatakan ini pengganti dia. Okey, mudah saja. Kelima, waris shareholder tak sehaluan tadi, itu masalah besar, tak sehaluan, ya, ataupun ada pengganti shareholder yang sesuai, ya, dan juga tak ada pengganti keyman. Yang ini unik problem. Tadi kita macam seolah-olah kita nak turunkan kepada waris kita, pada pasangan kita, anak kita kan, tapi sekarang ni isu dia kalau kita turunkan, tapi dia akan bergaduh pula dengan shareholder yang hidup. Kalau kita turunkan, dia ni tak sesuai, dia tak ada kepakaran, menyusahkan adalah, sebab apa, nanti kalau bayangkan majority shareholder tiba-tiba diturunkan, dia tak ada kepakaran, hancur masyarakat tu kan. Ataupun dia pula tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia tiba-tiba ada kuasa je, nak macam tak gunalah, just nak duduk situ je nak ambil dividen, tu masalah. Jadi yang ni solusi yang unik, bukan semua orang perlu, kita panggil business succession trust. Yang ini kita nak sentuh ni pasal legasi perniagaan ni. Yang ini yang saya masukkan legasi perniagaan. Dalam sebenarnya melangkumi melangkumi untuk kita tinggal kepada waris, betul, tapi yang dekat My Pusaka kita spesifikkan dari segi solusi, sebab nak tinggal kepada waris, dia boleh buat melalui hibah kan, tapi bila tak nak tinggal kepada waris tetapi nak tinggalkan duit lah, senang cakap, nak tinggalkan, tak nak waris kacau lah, biarlah orang yang shareholder yang hidup tu meneruskan, kita buat business succession trust, dan semua ni kena setujulah. Okay. So dalam banyak-banyak solusi, 7 solusi yang Tuan Bahar share baru ni, saya nampak saya tertarik kepada satu yang business succession trust tu. Ya, itu bahasa Jawa tu. minta Tuan Bahar boleh beri penerangan lebih lanjut sikit berkenaan dengan business succession punya konsep tu. Boleh. Okey. Ni dia technical sikit lah. Nombor satu, kita faham dia punya structure legasi perniagaan ni atau business succession trust. Dia macam mana ni? Dengar baik-baik. Katalah kita ada 3 orang partner lah, partner A, B, C. Okay. Apa yang dia kena buat adalah, mula-mula kita nilaikan saham syarikat tu. Berapa nilai dari segi duit lah. Katalah kita ada satu syarikat, kita nilaikan 1 juta. Mungkin A ada 60%, nilai dia 600,000, B 3%, dia ada 3,000, kan, C 10%, 100,000. Contohnya kita nilaikan perniagaan tu. Jadi, nilai yang dipersetujui oleh semua lah. Tak semestinya nilai tu, dia akan base lah, memanglah dia punya paid up value lah, dia punya paid up capital, semua tu kan, memang base pada tu. Tetapi sebab apa kita katalah bisnes tu tengah maju kan, kita ada tengok dalam 10-20 tahun ni akan nilai akan bertambah kan, ataupun sebenarnya nak berbaloi tak berapa nilai yang kita sebenarnya nak saham kita bila kita meninggal nak tinggalkan kepada waris, supaya waris tu dapat duit tu dan dia tak mengganggu shareholder yang lain. Itu dia punya objektif lah, kita nilaikan. Right? Lepas tu kedua, kita kena tetapkan sumber dana untuk membayar saham tu, membeli saham tu senang cakap, daripada
yang shareholder yang meninggal. Faham maknanya katalah tadi shareholder A tadi dia ada 60% kan? 60% walaupun dia majority shareholder tapi dia tak nak waris menangguh, tetapi dia nak nak tinggalkan pada waris dia adalah wang. Wang nilai daripada syarikat tu dan bisnes tu dia share tu dia nak jual balik kepada partner dia yang hidup lah, senang cakap. Faham Okey, jadi kena tetapkan dari mana sumber dana untuk membeli untuk yang shareholder yang hidup untuk membeli saham yang meninggal. Okey. Jadi sumber dia datang dari mana? Boleh daripada takaful. Maknanya orang yang kata A tu dia akan kena ambil takaful tapi dibayar oleh B dan C. Itu detail saya tak nak cerita sini tapi macam itulah. Dia ikut menilai perniagaan tu dan ataupun melalui tunai. B dengan C kena sediakan betul tunai. Semuanya kena sedia sebenarnya tapi ikut bahagian masing-masing. Dan atau sinking fund. Sinking fund maksudnya macam mana dia akan campur simpan sikit-sikit lah. Dan mungkin melalui pinjaman. Okey. Jadi macam mana cara nak bayar skim takaful ke atau pinjaman ke semua sinking fund tu adalah mungkin daripada dividen yang patutnya dia orang dapat. Boleh dia tolak situlah pelan-pelan. Ataupun daripada directive fee, setiap data selalu dia ada directive fee, ataupun kita panggil partnership expenses. Maksudnya perbelanjaan tu jadi kan kita bila nak buat accounting kan mesti ada sumber-sumber kan. Nanti ada isu pasal tax lah, pasal cost, pasal profit tu kan. Jadi dia declare contohnya under partnershipnya expense contohlah Okey, faham Sediakan duit dia untuk bayar saham tadi. Lepas tu mereka akan sign perjanjian dipanggil buy sell agreement lah, perjanjian jual beli. Jual beli apa? Jual beli saham lah. Orang yang hidup bersetuju untuk beli saham orang meninggal. Orang yang meninggal tu bersetuju untuk menjual saham dia kepada orang yang masih hidup. Lepas tu ada power of attorney. Masa kita melibatkan syarikat trustee je kan, memberi kuasa kepada syarikat trustee untuk executekan jual beli tadi. Dan ada arahan dia melalui trust deed surat ikatan amanah ni memberitahulah pasal pembahagian, pasal bila dan sebagainya, detail dia lah. Okey. Baik. Faham Jadi apa yang akan berlaku bila katalah contoh A meninggal. Bila A meninggal, nombor satu, trustee kena beritahulah. Iaitu kadang-kadang pun isu juga, penting juga waris atau partner lah senang cakap, mungkin partner lah, memberitahu trustee yang okey A dah meninggal. Itu pertama. Sebab trustee tadi yang menguruskan semuanya kan. Lepas tu trustee apa akan dibuat? Dia akan keluarkan dana tu. Dana tu masa daripada takaful yang pinjaman tadi ke daripada mana lah, daripada account. Sebab dana tu akan dipegang oleh trustee. Mana tak boleh yang shareholder tadi tak boleh kacau duit tu kan. So dia ada pegang duit tu, so dia akan keluarkan. Dia keluarkan, berjaya dikeluarkan. Kalau mengapa ada berjaya tak berjaya? Sebab kalau kata letak takaful tiba-tiba lapse lah tak berjaya lah kan. Ataupun pinjaman ada masalah, duit tu nak tak cukup tu tak berjaya lah kan. Kalau berjaya dan itu akan jadi tabung dana kepada A tadi. Yang A si mati tu tabung dana dia. Okey. Katalah ambil takaful 1 juta tadi kan. 1 juta tadi. So yang bila berjaya tadi ada dalam tabung A duit takaful tadi, pampasan takaful tu 1 juta. So bolehlah digunakan untuk bayar untuk saham A tu, untuk beli saham A tu. Kalau cukup, lepas tu kalau cukup saham tadi daripada nama A tu akan dipindahkan kepada nama B dan C mengikut tadilah, mengikut surat perjanjian dan trust deed tadi, macam mana detail dia. Orang ni beli berapa, beli berapa. Semua masih hidup dah bersetuju macam tu. Okey. Dan jika kurang, dan trustee akan kutip yang kurang tu daripada B dan C tadi lah. Sebab yang membeli tu B and C. Okey, dan dia akan masukkan tanah tu untuk bayar beli saham tu. Okey, dan jika ada lebihan,
bukan JK, sorry. JK lebih banyak. Duit tadi kan, duit tadi untuk beli saham. So duit tu pergi ke mana? Kepada jadi pusaka A lah, kan? Sebab itu saham A, asalnya saham A tadi patutnya jadi dalam bentuk saham yang akan dipecah-pecah kepada waris rakyat, ya, ada nanti 36%, seorang dapat berapa tadi, 75%, seorang dapat 99% dan sebagainya, betul tak? Tapi tak ada, sekarang maksudnya saham A tak ada lagi, telah dijual. Maknanya B dengan C akan jadi partner, jumlahnya akan jadi 100% lah. Mungkin B asal 3%, sekarang dah jadi 60%, dia jadi major shareholder. Dan C pula jadi daripada 10% jadi 40%. Contohnya tu, 60-40. Dia jadi partner. Terus, tetapi ada duit kan? Ada duit tadi yang dibayar untuk saham apa tu A tadi kan, 600,000 kan? Iaitu adalah dia akan jadi pusaka A. Kena highlight adalah bila nak buat apa, nak buat macam ni, ya, dia akan jatuh faraid sebab dia pusaka. Duit itu, ini yang masalah juga, duit itu tak boleh dihibahkan sebab duit itu tak wujud lagi. Faham? Saham tu sendiri boleh dihibahkan masa hidup. Tetapi sebab dia tak hibahkan masa hidup, dia hanya dijual selepas meninggal kan? Jual selepas meninggal, duit tu hanya wujud lepas meninggal. Jadi duit tadi adalah pusaka A. Itu akan diberikan ikut faraid. Dalam hal ni tak banyak yang kita boleh buat. Kita tak boleh buat hibah, kita tak boleh buat trust untuk duit ni. Hanya apa yang kita boleh buat adalah macam wasiat, wasiat pesanan kalau nak kasih pada waris. Harap-harap waris setujulah. Atau mungkin adalah surat yang mengatakan persetujuan keluarga, ya, perlukan, sebab dia akan jadi pusaka. Itu untuk orang bukan Islam, untuk orang Islam ini masalah dia. Kalau nak buat legasi perniagaan ni, duit tu tak boleh dihibahkan, hanya boleh dipesankan. Kalau orang bukan Islam boleh, dia boleh wasiatkan. Tapi kalau duit ini diwasiatkan kepada bukan waris, itu tak ada masalah untuk orang Islam. Okey? Baik. Jadi memang agak complicated dari segi penerangannya, technicals, dan untuk memulakan dan membina, meneruskan perniagaan itu sendiri satu tugas yang amat berat, ya. Lebih-lebih lagi untuk memastikan kesinambungan perniagaan tu setelah berlakunya kematian major shareholder. Dan kepada usahawan-usahawan Islam, ahli perniagaan Islam di luar sana, ya, kematian tu satu yang pasti. Jadi bagaimana kita nak memastikan agar perniagaan yang kita bina tu terus beroperasi dengan bagus seperti yang kita hajati. Jadi ada tak nasihat yang khusus daripada Tuan Bahar kepada usahawan-usahawan Islam kita di luar sana berkenaan dengan legasi perniagaan ni? Silakan. Terima kasih. Okey, nasihat yang khusus tak adalah, sebab saya dah terangkan, tapi mungkin kurang faham. Sebab itu pentingnya kena faham sebab apa dia akan membawa implikasi kepada waris kita. Jadi jangan kita buat wasiat saja, contohnya kan. Ramai usahawan, saya tahu melalui syarikat amanah ataupun melalui lawyer, dia buat wasiat. Sebab advisor tu pun dia tak faham mengenai maksud wasiat kepada waris yang boleh ditentang oleh waris lain. Jadi dibuat wasiat. Mengapa orang selalu buat wasiat adalah kerana nombor satu murah lah, mudah kan, buat tulis suka-suka je. Nombor dua, sebab dia tak perlu beritahu waris. Maknanya dia boleh buat short sendirilah, tulis rahsia lah, senang cakap rahsia. Jadi kita rahsia sekarang, tapi bila terbongkar, waris tentulah terkejut, tak setuju kan. Bila tak setuju, bila tahu dia tak dapat ataupun dapat sikit, dia akan memberontak, betul tak? Tu sebaik-baiknya kalau boleh kita hibahkan. Bila hibahkan masa hidup,
kita dah rancang supaya orang yang menerima pun tahu. Kalau boleh waris lain pun tahu, itulah terbaiklah, tetapi tak perlu beritahu waris yang dan bila hibah tu dah terkeluar pusaka, so tak adalah ditentang. Okay. Dan juga kalau cakap tu besar, duit tu banyak, melibatkan duit, jangan kita pandai-pandai buat wasiat kepada waris macam tu saja. Sebaik-baiknya melalui syarikat trustee. Kita buat wasiat melalui syarikat trustee, jadi benda tu akan diuruskan, ditadbir dengan baik. Boleh dijaminlah waris akan dapat bahagian dia ikut hasrat, ikut hasrat kita. Tak adalah yang kamu darat. Sebab apa ini, bila kita berniaga ni kan, kita penat berniaga kumpul duit. Tapi lala bila meninggal hancur. Saya tak nak sebut specifically, tapi kita banyak baca dekat akhbar kan mengenai kita punya jutawan-jutawan orang berniaga bila meninggal company dia hancur. Mengapa? Macam inilah, pecah-pecah jadi faraid, tuntut-menuntut, tak amanah kan, yang saya sebut 7 perkara tadi boleh berlaku. Itu cuba dielakkan. Nasihat saya adalah sebaik-baiknya macam biasa jumpa pakar. Jumpa pakar yang faham. Lawyer bukan tak semesti pakar dan juga tak mesti bukan pakar. Jadi memang kita bagus, saya tahu ramai orang berniaga ni dia akan ambil khidmat lawyer, tetapi lawyer tak tahu, tak semua lawyer yang betul-betul faham tentang isu pewarisan perniagaan ni. Dia tahu, dia tak selalunya tak banyak, ramai yang tak bezakan pewarisan perniagaan untuk orang bukan Islam dan orang Islam. Dia bantai sama saja. Contohnya buat wasiat. Orang Islam buat wasiat kena jaga-jaga, kena faham. Contohnya buat wasiat kepada waris. Padahal duit mungkin akan berlaku tak macam mana. Jadi sebaik-baiknya berjumpa pakar pewasiat yang betul-betul faham. Macam My Pusaka lah, macam kami. Kami banyak handle perkara ni. Jadi kami faham. Kami pun banyak pakar rujuk kami lah. Kami boleh rujuk kepada lawyer kami, kepada syarikat amanah kami, dan kami pun banyak pengalaman. InsyaAllah kami boleh bantu. Okay? Itu je nasihat saya. Yang pentingnya jangan biarkan kita punya syarikat tu bila kita meninggal bermasalah. Menyebabkan syarikat hancur, duit tu saham terbeku, dan jadi perebutan. Kesian. Saya just minta maaf sebab ada masa lagi kan, saya share 2 cerita. Okey, satu cerita ni adalah satu syarikat, ini syarikat Melayu kita, besar syarikat dia, terkenal. Okey. Satu cerita ni adalah dia ada partner, okey. Dia majority shareholder. Bila dia meninggal, yang runkan company tu dia punya majority shareholder lah, 2 orang partner dia. Bila ada masalah kewangan, majority shareholder tu lah yang kena keluar. Okey, maaf ada gangguan teknikal tadi. Betul, apa tadi? Tak mana. Dia tak kisah pun pasal apa syarikat tu. Dia tahu dapat duit tu dibelanjakan. Dia belanja ke beli kereta mewah, dan dia juga tak kasih pun duit tu kepada waris-waris yang lain. Dia pakai seorang je. Maknanya itu adalah anak waris. Anak waris. So waris, anak waris pula, anak si mati tadi. Anak si mati. Mana bayangkan anak kita tu dah kita ingatkan nak tinggal kepada dia kan. So dia jadi macam tu. Itu. Dan hari ni benda tu jadi hutang-hutang syarikat pun dia tak kisah pun. Sampai hutang dengan LHDN bertanggung-tanggung, GST semua dah sampai berjuta-juta dah. Jadi company tu bermasalah betul. Lepas tu waris salah seorang partner tu meninggal lagi bermasalah. Itu satu kes. Itu syarikat besar tu. Billboard ada dekat highway. Kedua adalah syarikat besar juga. Saya tak cerita yang syarikat besar yang biasa ditahu, ni yang saya sendiri tahulah. Yang tak masuk sahabat lah saya cakap. Yang pertama tu masuk sahabat. Yang kedua ni dia bekerja masa hidup tu, share tu nama dia, nama lelaki,
dan yang isteri tak ada share tu. Tapi isteri bekerja sama, membina syarikat tu. Dia ada partner yang lain lah, partner lain. So, bila dia meninggal, masalahnya bahagian dia majority shareholder tu. Majority shareholder. Tapi bila meninggal, dah. Isteri yang warisnya adalah isteri, dia tak ada anak, lepas tu ada adik-beradik waris. Adik-beradik suami dia yang meninggal tadi. Jadi bila berlaku macam tu, isteri tu bahagian dia berapa? 1/4 je kan? So yang 3/4 tu kepada adik-beradik waris. Pada waris si mati. Jadi apa berlaku adalah bila dia nak berbincang, adik-beradik waris cakap dengan isteri tu, senang je kak, kakak jual je share akak tu pada kami. Senang lah cakap kan, kakak jual je. Padahal dia yang bersama-sama arwah suami dia mendirikan syarikat tu. Ya, kesian kan? Jadi kalau kita betul-betul nak tinggal kepada isteri, sebab dia sama-sama kita buat bisnes kan. Jadi kita kenalah hibahkan ke kan, buat sesuatu kepada isteri kita tu lah, pasangan kita tu, supaya tak mudarat kepada dia. Itu yang nasihat saya lah, jangan main-main pasal perwarisan ni. Okay? Itu saja dari saya. Tuan Bahar tadi ada mention pasal pakar ya. Berjumpalah pada yang pakar ya. Lawyer tidak semestinya pakar. Macam juga usahawan kita drive BMW kan. Bila berlaku kerosakan mesti pergi ke workshop BMW, bukan pergi workshop biasa. Jadi saya pun menyeru kepada semua usahawan Islam kita di sana, jemput pihak My Pusaka untuk present proposal berkenaan dengan legasi perniagaan ni. Kita sama-sama tengok ya, apakah kebaikan yang boleh diberi kepada semua usahawan kita ya. Kita ada masa lagi Tuan Bahar ya rasanya. Jadi mungkin ada Tuan Bahar boleh menjawab beberapa persoalan yang mungkin pendengar hantar melalui chat ataupun mesej. Ada beberapa persoalan ke? Saya dah tengok dah, tapi tak ada soalan yang saya perlu jawab lah, kecuali tadi saya dah jawab pasal berita-berita. Yang lain tu hanya statement je lah. Statement. Okay. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita pada minggu ini. Terima kasih kepada Tuan Bahar yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama berkongsi mengenai satu lagi legasi legasi perancangan legasi yang lebih komprehensif, iaitu legasi perniagaan. Jadi insya-Allah kita semua akan bertemu lagi dalam siaran yang akan datang seminggu daripada sekarang pada hari Jumaat minggu hadapan, insya-Allah jika diizinkan. Jadi kita akhiri majlis pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.